Baik anak-anak kita sambung untuk subtopik yang seterusnya 7.3 iaitu kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Dia punya objektifnya apa? Senda pembelajaran dia membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Anak-anak kena bandingkanlah berdasarkan maklumat dia beri ya. Membandingkan kepentingan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Ya, tasik utama saya ambil. Okey. Jadi untuk yang bahagian ini yang pertama sekali kepentingan sungai dan tasik. Yang ni kita tengok satu muka nak ya. Kepentingan sungai. Dan bila kita tengok dia punya kepentingan ni, ayah dia dah terangkan secara umum pada pelajaran sebelum ini ya. Jadi lanjutan ya kepada anak-anak supaya anak study ya untuk lebih faham. Okey. Baik kita tengok ya. Jadi nak banding ya sungai dan juga tasik. Tasik dia punya ceritanya di sebelah sini. Lepas ni kita tengok nak bandingkan dari kepentingan. Kepentingan maknanya dia punya apa pentingnya lah. Sungai tu apa pentingnya dalam kita punya kehidupan Jadi kita nak tengok baik. Kita tengok yang sini. Penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, jangan lupa ni jana kuasa hidroelektrik ialah pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Okey, maknanya elektrik yang dihasilkan oleh hasil kuasa air. Okey. Jana kuasa elektrik dapat dibina kerana terdapat sungai-sungai yang beraliran deras. Ini kenapa dibuat. Ya, kalau tanya kenapa dia boleh dibina, dia nak dapatkan sungai yang beraliran deras. Maknanya aliran air itu dia akan buat empangan dan di deras itu dia boleh memusingkan turbine dalam empangan itu. Kalau dulu masa yang dia ingat, masa yang dia masih kecil-kecil, lampu bersikal. Dia ada satu ditemukan dinamo. Jadi kepala dinamo itu dia macam gear lah. Dia boleh turunkan kepada tayar. Kalau tayar bersikal dulu, tepi tayar keliling tu dia ada bergerigi macam gear, gigi-gigi. Jadi dia akan kepala dinamo tu akan diturunkan kena kepada tepi tayar, dia akan berpusing. Masa dia berpusing itu dia akan membekalkan elektrik. Dan lampu bersikal depan dan belakang boleh menyala. Samalah fungsi dia begini. Jadi turbine nombor 1 dia pusingkan, jadi dia menghasilkan tenaga elektrik. Ini contohlah tempat dia ni. Okey. Kemudian sumber pengairan. Pengairan air sungai untuk pengairan utama kawasan pertanian, khususnya padi. Okey. Kalau anak-anak yang duduk di Selangor. Okey. Di sebelah belakang sana dia ada ban, ada satu sungai antara jalan Kuala Selangor ke Sabak Bernam menuju ke Hutan Melintang. Di belakang sana ada satu sungai. Air di belakang tu berkongsi. Maknanya orang-orang dulu bijak membahagikan air itu dari Tanjung Karang sampai ke Sungai Besar. Musim-musim tentu air Sungai Besar dulu ke Sekencan dulu ke Tanjung Karang dulu dapatkan bekalan air itu. Jadi memang penting air ni untuk padi. Okey, Sungai Muda Kedah. Okey, ni contohnya lah. Jadi anak-anak tengoklah yang membolehkan padi ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kalau dulu yang dia ada belajar di Indonesia pun dia buat tak 2 sekali tahun, dia buat 5 kali setahun. Boleh buat 5 kali setahun tapi faktor raya lah. Faktor raya. Yang seterusnya kegunaan domestik. Air sungai dijadikan sebagai sumber air untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik ni kawasan dalaman lah. Kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk membasuh, kita guna untuk siram-siram pokok, air sungai. Tapi air sungai ni kalau dulu air sungai itu kita mandi dalam sungai, ambil air sungai kampung, tapi sekarang telah diproses jadi air bersih. Dan baru-baru ni ada yang dia tengok dalam YouTube ataupun berita lah. Berita yang dapat dalam media ni Sungai Gombak lah di Kuala Lumpur tu. Kalau dulu semasa sibuk pembangunan di kawasan hulunya airnya kotor. Kemudian selepas PKP ni orang tak bekerja, air mula jernih. Dia juga dengan Sungai Kim Kim yang tercemar bahan kimia di Johor dulu. Dapat maklum air tu pun mula bersih. Dulu air sungai bersih, kita boleh nampak dasar tu sangat bersih. Yang ini kegunaan domestik, kegunaan dalaman lah, kita gunakan untuk basuh baju, basuh puyuk, pinggan mangkuk, macam-macam lah.
Tapi dibersihkan dulu. Antara sungai yang membekalkan sumber air ni kegunaannya Sungai Pahang, Sungai Rajang banyak ya. Ya, kalau Selangor ni Sungai Selangor pun ada. Okey. Seterusnya kepentingan sungai dan kepentingan sungai ni sempadan semula jadi. Sebut tadi sempadan kalau anak-anak berjalan lah. Ya, kalau merentas Selangor Perak akan dapat Sungai Bernam. Okey. Kalau sini Sungai Guluk sempadan Thailand dengan Malaysia. Itu digunakan sempadan. Ya. Kemudian sumber protein makanan. Ini ikan. Ya, ikan ke ketam ke apa bentuk makanan laut lah. Ya. Sungai membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, tilapia, patin, jelawat, kelah. Dan sebagai contoh ni sungai lah. Kena bertangan. Okey. Kemudian pengangkutan dan perhubungan. Ini sebut dulu, memang dia banyak guna di kawasan apa? Kawasan Sabah Sarawak. Ya. Untuk pengangkutan perhubungan, bukan saja untuk ngangkut kayu balak, tapi mereka berhubung kampung-kampung tu memang naik naik sampan, naik bot ke dalam tu, gunakan jalan air. Sebab tu dia kata pengangkutan perhubungan, kawasan pedalaman, puluh-puluh meter, ratus-ratus meter. Kerana seterusnya rekreasi dan pelancongan. Beberapa petang sungai di Malaysia berarus deras, cetek dan jernih, serta sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Yang disebut minggu lepas. Contoh macam gambar lah. Jadi orang naik bot boleh tengok sana kemari. Jadi dah macam satu hiburan kepada rakyat Malaysia. Ataupun orang luar negara datang. Rekreasi dan pelancongan. Contoh Sungai Melaka. Siapa yang pernah pergi terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise. Jadi dia boleh biasa melakukan jalan malam pun cantik. Nampak gambar. Siang pun boleh masuk. Jadi sungai ni tadi digunakan untuk aktiviti ini. Jadi kalau kita tengok semua ini, dia tak lari daripada berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial. Macam ini pun kerajaan menjana ekonomi di sini. Di sini orang-orang kampung yang tanam untuk pendapatan masing-masing. Yang ini domestik jabat ni bekalan air lah bagi setiap negeri. Menguruskan ni kita bayar lah. Kemudian sembarangan terjadi. Yang ini dia berkaitan politik. Ini semua protein kita nak makan untuk kita. Kemudian orang berniaga. Kantor perhubungan sama juga, ini sosial, nak pergi melawat tempat lain, pergi mana-mana pedalaman sini juga ada unsur ekonomi. Yang ini jelaslah untuk relax, untuk sosial. Kemudian ada pengusaha itu ekonomi, untuk pendapatan syarikat berkenaan, pekerja berkenaan, dia memberi ruang pekerjaan juga. Kalau kita tengok semua yang ini dia melibat ekonomi manusia, sama ada dia jadi pengusaha, pemilik pengusaha ataupun dia jadi pekerja biasa. Semua ada di sini. Jadi sebab itu kita kata sungai ni penting. Pada mana-mana. Semua memberi kemanfaat kepada kita. Walaupun kita tak bekerja dengan sesuatu yang berkaitan di sini, setidaknya kita dibekalkan air bersih sini. Walaupun kita tak menanam padi, tapi kita makan beras dari padi. Walaupun kita tidak bekerja di tempat empangan ini, tapi kita dapat bekalan elektrik setiap hari. Bahkan yang ada kemudahan. Okey. Begitu yang ini. Walaupun kita tak jenayah, kita hari-hari beli ikan ni. Okey. Begitu juga yang lain-lain . Kalau kata kita bukan pengusaha pusat rekreasi pelancongan, kita jadi orang yang mengeluarkan duit untuk menikmati keindahan yang terdapat dalam atas sungai. Orang-orang biasa di darat tapi nak merasa pemandangan dalam sungai. Seronok katanya. Baik anak-anak, yang itu sungai anak-anak. Sekarang ni kepentingan tasik. Yang penting sekali anak kena bacalah. Kena baca yang tadi saya ulang balik. Banyak faktor ini. Kalau anda nak pergi access bolehlah, access internet, carilah faktor lain apa kepentingan. Ini pun cukup lah ni. Cukup banyak dengan anak-anak untuk mengetahui apa sebenarnya kepentingan sungai. Kalau anak-anak tinggal di kawasan yang ada sungai, cuba anak-anak tengok mana yang ada. Kalau kita duduk di Sungai Bernam, Selangor, ni tak adalah kawasan tak ada. Jadi situ ada domestik, guna domestik, pengairan. Sini yang ini ada. Yang ini mungkin pengangkutan tak berapa sangat, tapi orang-orang guna jugalah untuk ke laut lalu sini.
Baik, anak-anak kita tengok yang tasik ni pula. Okey. Tasik. Baik, kepentingan tasik. Yang ini dia letakkan ada 4 saja kepentingan tasik ni. Tengok yang pertama, kegunaan domestik. Lagi sekali dia letakkan kegunaan domestik. Tasik membukakan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk tempatan. Kegunaan harian kita lah. Yang kita gunakan, kita basuh muka, kita cuci badan, basuh pakaian, minum, siram pokok, basuh kereta, apa lagi anak-anak macam-macam lah. Buat itu dengan air yang bersih itu. Okey. Okey, tengok yang ni dia ambil tasik bra, dia pahang, dia salur untuk kegunaan harian. Okey. Seterusnya untuk rekreasi dan pelancongan. Ini kawasan tasik. Okey. Tasik dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Tasik cini, tasik bra, tasik kenyir, Tewangsa. Yang ini tasik Tewangsa. Siapa di sekitar Kuala Lumpur jalan tasik ni? Ni bangunan apa ni? Bangunan perpustakaan ni, kalau tak silap ya. Perpustakaan dia tetap di Jalan Ampang. Kalau nak duduk sekitar Putrajaya, tengoklah tasik yang dibuat tu. Dekat pusat Putrajaya memang cantik. Kalau kita tengok tasik ni tenang kita tengok. Tenanglah fikiran kita. Okey, seterusnya penyalahan kuasa hidroelektrik. Ada juga di kawasan tasik ini Tasik dan sungai juga dijadikan tapak untuk jenis kuasa hidroelektrik kerana tasik punya takungan air yang banyak. Tasik ni banyak. Empangan Temenggong. Jadi dah tasik di empang saja. Di empang tinggi sini. Okey. Tasik Kenyir, Terengganu. Ayanda pernah pergi ke Tasik Kenyir. Masuk sampai ke DP turbine dalam tu. Punya lebih besar nak turbine tu. Kalau kita kata masuk ke dalam tu besar dia bulat dah turbine tu. Kalau kata besar, satu turbine tu besar macam satu kelas kita tu. Tinggi. 20-30 kaki. Dalam tu dia berpusing tu. Okey, seterusnya sumber protein. Sumber protein bukan sumber ikan air tawar. Air tawar kita dah sebut tadi ikan air tawar tadi. Ini saliran. Ini banyak ketik ikan tawar. Ini saliran, makna saliran ni di kawasan darat kawasan ini bukan di tepi laut. Yang laut tu ikan laut. Dia cerita pasal saliran ni. Sebab tu disebut ikan air tawar banyak tadi. Tengok seperti ikan tawar ni ikan haruan, lampam, sebarau, baung. Kalau kampung-kampung tu ada ikan sepat, ada ikan haruan, ikan keli pun termasuk dibela. Ikan tilapia. Jadi anak-anak, untuk bab yang bab 7 ni tadi kita belajar 3 perkara. Untuk kita semak balik saliran tasik ini kalau ada di kawasan kita, cuba kita tengok. Kepentingan kepada kita. Kepentingan kepada kita. Jadi kawasan kampung bukan ada sungai, dia tempat yang tenang, dia boleh mancing di situ. Okey, kalau kawasan bandar, kalau air sungai yang bersih, mungkin sedap kita tengok, kita elok kita tengok. Tapi kalau kata kawasan itu tercemar, dia akan menimbulkan bau yang busuk. Jadi anak-anak, selepas ini kita akan bincang latihan-latihan yang akan kita yang anda akan beri pada anak dan anak-anak buat. Okey, itu setakat itulah untuk PDPC. Selepas ini anak-anak sambung untuk buat latihan.